Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap ya cik-cik, kakak-kakak, adik-adik semualah dalam keadaan yang sihat ya, dan sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan hadis kita yang dah kita tampilkan pada minggu lepas. Masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Kita bincang tentang apa? Kita bincangkan tentang berbuat baik kepada anak perempuan. Ya, jadi pada pagi ini kita akan masuk pada bahagian yang kedua, yang mana kita akan bincangkan tentang mengapa Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan ya pada minggu lepas. Masih ingat lagi apakah keutamaan-keutamaan tersebut? Bila kita ada anak perempuan, kita jaga dengan baik, kita didik dia dengan baik, kan? Berikan kasih sayang, didik dengan akhlak dan sebagainya, agama dan akhlak. Apakah keutamaan yang Nabi SAW sebutkan? Ingat lagi tak? Saya harap ingatlah ya. Kalau tak ingat, sila muslimah rujuk kembali kepada video kita yang dah kita letakkan pada minggu lepas, ataupun yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Namun kalau Ustazah nak sebutkan antaranya yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan keutamaan itu ialah, satu, Nabi kata apa? Bila kita buat baik kepada anak perempuan, jaga mereka dengan baik, ya, didik mereka dengan baik, maka ya, mereka ini akan menjadi penghadang, iaitu kunna lahu sitran minan nar. Mereka akan menjadi penghadang bagi diri kita daripada api neraka. Namun persoalannya sekarang ini muslimah, mengapa ya ada keutamaan menjaga anak perempuan dengan baik? Kenapa sampai begitu sekali kita ni kalau ada anak perempuan itu dijaga dengan baik, dididik kan dengan sebaik-baiknya? Nabi kata ada keutamaan-keutamaan yang tersendiri. Baik, dia begini ya. Anak perempuan ini pada zaman jahiliyah, itu sebelum kedatangan Islam, mereka tidak mendapat tempat ataupun tidak diraikan pada masa itu. Tidak berapa diraikan lah, kerana ada di kalangan mereka, walaupun kita tak kata semuanya begitu ya, tapi kebiasaannya masyarakat pada masa itu tidak berapa suka dengan anak perempuan, kurang suka. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah ada ceritakan bagaimana keadaan mereka pada masa itu ketika mereka mendapat tahu isteri mereka melahirkan bayi perempuan. Jadi di sini ya, Ustazah datangkan ayat Al-Quran tersebut yang mana diceritakan ataupun direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-58 hingga 59. Apa kata Allah di sini? Allah ceritakan kepada kita tentang situasi masyarakat pada masa itu. Ini adalah masyarakat yang mana kita kata sebelum kedatangan agama Islam, pada zaman jahiliyah lah, senang cakap sedemikian. Mereka ini, Allah sebutkan begini, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Ya, wa huwa kazim. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, maknanya dia dapat bayi perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita,
sedang dia menahan perasaan marahnya dalam hati. Situasi itu bukan hanya menyebabkan dia jadi muram, tetapi dia ada rasa marah sangat-sangat dalam hati dia apabila dikabarkan kepada dia dia ada ataupun dia memiliki bayi perempuan. Anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Iaitu di sini ketika kita rujuk muslimah dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, beliau mensyarahkan ataupun beliau mentafsirkan ayat ini. Beliau kata apa dalam pentafsiran itu? Bila wa idza busyira ahaduhum bil untha azalla wajhuhu muswadda. Maksudnya mereka amat sedih kerana kecemasan, kerana kegelisahan, dan mereka amat khawatir. Sebab itu mereka amat berduka cita dengan berita yang mereka peroleh pada waktu itu. Wahwa kazim, mereka sangat marah, dia terdiam, dia diam, menahan rasa sedih yang amat dalam. Jadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seterusnya di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata, wa yatawara minal qaumi min su'in. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bersembunyi dari orang ramai kerana rasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan tentangnya, disampaikan kepadanya tentang dia beroleh anak perempuan. Kita ada 3 situasi di sini muslimah. Masyarakat jahiliah pada masa itu, ketika isteri mereka melahirkan bayi perempuan, mereka terus rasa duka cita. Pertama, menahan rasa marah mereka. Dan ketiga, mereka menyembunyikan diri mereka daripada orang ramai kerana mereka rasa malu dengan apa yang mereka peroleh. Begitu situasinya. Dalam keadaan mereka marah, berduka cita, menyembunyikan diri daripada orang ramai kerana apa? Dapat anak perempuan itu tadi. Mereka bermula berfikir, nak buat apa dengan bayi perempuan ini? Lalu apa yang Allah ceritakan di sini? Allah sebutkan, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dalam keadaan dia menyembunyikan diri itu, dia pun berfikir, adakah dia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina? Memelihara anak itu dalam keadaan yang hina. Maksudnya di sini ialah jika dia membiarkan anak perempuan itu hidup, kalau dia nak pelihara anak perempuan ini, dia akan pelihara anak perempuan itu dalam keadaan yang hina, tanpa diberikan hak waris-mewaris. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Bila disebutkan, adakah mereka fikir sekarang ni, adakah nak biarkan anak perempuan ataupun bayi perempuan ini hidup, yang mana dia akan jaga anak perempuan itu dalam keadaan yang hina, tak diberikan dengan harta warisan, tidak dididik dengan selayaknya, dan selalu pada posisi yang lemah ataupun keadaan yang lemah jika nak dibandingkan dengan anak lelaki. Maknanya mereka akan lebihkan anak lelaki daripada anak perempuan. Mereka akan biarkan, mereka tak berikan satu pendidikan, mereka akan jaga anak perempuan itu, yang mana anak perempuan tersebut akan hidup dalam keadaan yang penuh kehinaan. Ini pilihan yang pertama. Atau yang kedua tadi, apa kata Allah? Am yadussuhu fit turab. Atau menguburkannya ke dalam tanah. Ada 2 pilihan yang sedang mereka fikirkan dalam keadaan mereka menahan rasa marah sangat-sangat dapat anak perempuan ni, dalam keadaan mereka rasa malu betul dengan masyarakat. Kenapa dapat anak perempuan? Aku nak buat apa dengan anak perempuan ni? Aku nak jaga dia dengan keadaan penuh hina, ataupun aku nak kuburkan, maknanya tanam anak perempuan ni hidup-hidup. Ini yang mereka fikirkan. Ini yang mereka fikirkan.
Iaitu kalau kita rujuk dalam kitab tafsir itu lagi, dikatakan sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliah. Lalu apakah pantas mereka ini untuk menjaga anak perempuan tersebut, atau mereka tanam dia hidup-hidup? Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana keadaan bayi perempuan pada masa itu. Bagaimana masyarakat melihat anak perempuan ketika anak perempuan itu dilahirkan. Ramai antara mereka yang tidak boleh menerima kehadiran bayi perempuan. Begitu sekali keadaannya. Allah ceritakan dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-58 hingga 59. Sebab itu muslimah, ketika Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi dan Rasul, antara perkara yang Nabi SAW tunjukkan kepada masyarakat pada masa itu ialah untuk menghargai bayi wanita ataupun bayi perempuan, menghargai kehadiran anak perempuan, agar jangan disia-siakan, jangan dibuat sesuka hati dengan anak perempuan ini, bagi menaikkan martabat mereka yang dulunya seringkali dipijak-pijak oleh masyarakat. Begitu agama kita. Begitu agama kita. Mengangkat martabat wanita sejak ia dilahirkan. Tahu tak, agama tunjukkan kepada kita, bayi perempuan dilahirkan perlu diraikan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diberikan pendidikan, dilayan dengan baik, kan? Dijaga dengan baik. Boleh biarkan anak perempuan tak suka anak perempuan. Dan perkara ini, perkara tentang ketidaksukaan masyarakat terhadap anak perempuan ini bukan hanya berlaku pada zaman jahiliah. Zaman berzaman telah menunjukkan ada di kalangan beberapa keturunan, beberapa bangsa, menunjukkan bahawa perempuan ini ataupun anak perempuan ini seringkali diberikan layanan yang tidak seharusnya. Banyaklah dalam sejarah yang menunjukkan. Banyak sejarah menunjukkan tentang bagaimana pada zaman dulu perempuan ini tidak diberikan hak yang selayaknya. Hanya dijadikan sebagai bahan permainan, dijadikan bahan seksual, kan? Tidak diberikan satu penghargaan, martabatnya, maruah dirinya dipijak-pijak. Itu berlaku. Dalam sejarah banyak menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Namun kita lihat di sini, ketika agama Islam datang, agama Islam menyelamatkan maruah wanita sejak dia dilahirkan. Sejak dia dilahirkan. Sejak bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa jadi isteri, jadi ibu, kan? Diberikan, diraikan. Ada hak-haknya dalam agama kita. Agama kita tak kata awak perempuan duduk tepi dan diam. Tak ada. Setiap sesuatu yang berkaitan tentang wanita, tentang perempuan, ada perbincangannya, ada perbahasannya yang dimuatkan ataupun yang ditampilkan dalam agama kita, membuktikan bahawa wanita diiktiraf, diberikan penghormatan dalam agama kita ini. Namun yang paling penting, kalau kita nak rujuk ataupun kalau kita nak lihat pada konteks perbincangan kita pada pagi ini, wanita diberikan penghormatannya, diraikan sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Berbeza pada zaman jahiliyah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl pada ayat 58 hingga 59. Beza sangat-sangat situasinya. Sebab itu Nabi didik umat Islam. Nabi beritahu kepada
mereka di kalangan sahabat, di kalangan masyarakat Islam, bagaimana kedudukan anak perempuan. Ya, tidak boleh diberikan satu layanan yang berbeza. Ia perlu sama. Ya, anak kita perempuan lelaki, perempuan ke lelaki, kedua-duanya adalah amanah dan tanggungjawab yang perlu kita jaga dengan baik. Tak kira, jangan kerana ya dia perempuan kita bully kan, kita bully kan, kadang-kadang ada begitu. Sebab dia perempuan apa, dia kena buat tu, dia kena buat ini. Tak boleh juga. Perlu diberikan haknya. Ya, perlu diberikan haknya, diberikan kasih sayang, dijaga dengan baik, diberikan didikan agama. Begitulah anak perempuan. Sama sebagaimana anak lelaki. Yang penting, tak kira anak kita lelaki ataupun anak kita perempuan, kedua-duanya menjadi tanggungjawab kita, ya, untuk kita didik dengan baik sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat. Dia begitu. Okey, jadi pada hari ini dah kita dah tahu tadi kan tentang kenapa Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan bila kita berbuat baik kepada anak perempuan, kerana ada kisahnya. Ada satu tanggapan ya, yang mana mereka ni tak berapa suka dengan anak perempuan. Jadi penting di sini untuk kita lihat ke belakang sedikit lah, ya, bagaimana situasi-situasi yang berlaku pada masa itu. Dan di sini ya muslimah, Ustazah datangkan dengan satu buku sebagai rujukan lanjut ya, jika sekiranya ingin baca berkenaan dengan bagaimana situasi wanita-wanita sebelum kedatangan Islam. Di sini Ustazah datangkan kitab inilah sebagai rujukan kita, kalau ada di kalangan yang nak baca, sebab Ustazah pun tak boleh lah nak ceritakan dengan panjang lebar untuk ruang kita yang begitu terhad pada pagi ini. Jadi jika sesiapa yang ingin baca tentang sejarah-sejarah yang berlaku pada wanita ni pada zaman-zaman dulu kan, cuba baca satu buku yang telah dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Bagus karangan ini, yang mana kalau dalam bahasa Arabnya kitab ini bernama Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun, ya, wanita di antara syariat dan undang-undang. Ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi kalau sekiranya ada antara muslimah yang ingin rujuk, yang ingin baca, supaya kita ni lebih menghargai keadaan diri kita ya, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita yang mana telah dilahirkan di dalam agama ini, dan kita lihat, belajar dengan lebih dalam untuk kita memahami kedudukan kita sebagai wanita dalam agama kita sendiri. Jadi boleh rujuk ya muslimah untuk kitab, untuk perbincangan kita pada pagi ini, boleh rujuk sebagai perbincangan lanjut ya, agar kita faham kenapa keutamaan-keutamaan ini diberikan kepada mereka yang menjaga anak perempuan dengan baik sekali, kerana ada sejarah-sejarahnya yang tak berapa sedap lah ya, yang berlaku menyebabkan Islam menaikkan martabat wanita sejak dia dilahirkan. Okey, dan di sini ada sebuah hadis yang lain yang ingin saya kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan peristiwa Aisyah radhiyallahu anha memberikan sedekahnya kepada seorang wanita yang miskin. Jika pada minggu lalu kita bincangkan tentang Aisyah radhiyallahu anha ya memberikan sebiji tamar kepada wanita miskin yang datang untuk meminta sedekah, yang membawa 2 orang anak. Namun pada pagi ini ya, wanita ini dia bawa 2 orang anak, tetapi Aisyah radhiyallahu anha dia berikan 3 biji kurma kepada wanita tersebut. Apa yang berlaku sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengkagumi sifat kepribadian ya wanita itu sebagai seorang ibu yang dapat menyantuni anak perempuannya. Baik, kita baca sedikit ya. Hadis ini tidak ada dalam kitab muslimah, tetapi Ustazah tampilkanlah sebagai satu bahan perbincangan bagi menguatkan ya apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Baik, di sini ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata,
Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa at'amtuha thalathata marat. Telah datang kepada saya seorang wanita yang miskin yang mana dia bawa 2 orang anak perempuan. Lalu saya beri makan kepadanya dengan 3 biji kurma. Ya. Kalau yang hadis minggu lepas kita bincangkan, Aisyah kata apa? Saya tak memiliki apa-apa melainkan sebiji tamar. Tetapi untuk kes yang ini kan, dia kata apa? Dia berikan 3 biji kurma kepada wanita ini. Dia bawa 2 orang anak perempuan. Setelah Aisyah berikan 3 biji kurma itu, apa yang berlaku? Aisyah cerita begini, ya. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kuluha bainahuma. Jadi Aisyah kata, dia beri tadi berapa? 3 biji tamar kurma kepada wanita miskin ini yang bawa 2 orang anak perempuan. Jadi kalau kita lihat ada 3 biji kurma, maknanya seorang satulah ya. Begitulah keadaannya. Jadi wanita ini dia pun berilah kurma seorang satu kepada anak perempuan dia. Kan? Jadi anak perempuan dia makan. Tinggal sebiji lagi kurma itu. Aisyah kata, ketika wanita itu dia nak masukkan sebiji tamar itu, sebiji kurma itu tadi ke mulutnya untuk dia makan, anak perempuan dia ni dua-dua minta kurma itu. Anak perempuan ni dua-dua minta. Mereka nak kurma yang mak mereka nak makan, masukkan ke dalam mulut tu. Jadi Aisyah kata apa? Wanita itu tak jadi nak makan. Apa yang dia buat? Dia pun membahagikan 2 kurma yang tinggal sebiji itu tadi yang sepatutnya dia nak makan. Dia bagi 2, separuh dia berikan kepada anaknya dan separuh lagi dia berikan anaknya yang seorang lagi. Begitu keadaannya. Lalu apa kata Aisyah? Fa'ajabani sya'nuha. Dia kata gitu. Saya rasa kagum dengan apa yang ada pada wanita itu. Berkenaan dengan kesabarannya, kan? Bagaimana dia tu boleh berilah, sebab dia ni wanita miskin. Betul tak? Yang tak makan mewah lah macam kita. Ya, muslimah tak makan mewah macam kita lah. Jadi kita ni, saya kata kita lah, kita ni yang makan mewah ni, kita kan tengah makan ni, anak kita minta kan, kita dah marah. Sibuk je lah, aku nak makan, tak senang aku nak makan lah. Kita nak marah kan? Betul tak? Aku nak makan ini, nak makan ni, sibuk je. Apa aku makan, semua korang nak makan. Kita duduk bibir-bibir marah-marah, betul tak? Tapi wanita ini, yang kita kata miskin, yang tak makan, mungkin 1 hari tak makan. Bila anak dia minta, sabar dia, lalu dia berikan makanan itu kepada anak dia. Dan Aisyah radhiyallahu anha ceritakan peristiwa ini kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Bila Aisyah radhiyallahu anha ceritakan tentang hal itu, Nabi kata begini, muslimah. Ya, Nabi kata, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk syurga atau membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu sekali keadaannya. Sebab apa? Dia mengutamakan anaknya yang perempuan itu tadi kan. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lepas kita bincangkan, Nabi sendiri sebutkan, kalau minggu lepas kita bincangkan wanita itu, dia memang tak makan. Aisyah berikan sebiji tamar, dia paruh 2, dia berikan kepada kedua-dua anaknya makan, dia tak makan, lalu dia beredar daripada rumah Aisyah. Nabi kata apa? Anak-anak perempuan itu menjadi penghadang baginya daripada api neraka. Dan untuk peristiwa ini, Nabi SAW sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepadanya dengan syurga atau membebaskannya dari api neraka. Sama maksudnya di sini. Ya, sama maksudnya.
kesabaran kita mendidik anak perempuan, menjaga anak perempuan, kan? Kesusahan kita menjaga mereka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran syurga kepada kita. Maka bersyukurlah, ya, jika ada antara kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan dengan anak perempuan. Alhamdulillah, saya dapat anak perempuan. Begitu keadaannya. Mudah-mudahan menjadi aset saya dunia dan akhirat. Ya, menjadi aset saya dunia dan akhirat, yang boleh saya didik dia, yang boleh saya jaga dia. Bila saya mati, mudah-mudahan anak ini, ya, sampailah ke syurga, dia akan menjadi aset saya. Begitu keadaan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ya, yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ya, daripada sudut ujian, kesusahan, cabaran, terutamanya ketika kita berhadapan, kita nak menyantuni anak-anak perempuan ini, ia perlu dilihat daripada sudut yang positif, kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, ganjaran yang terbaik untuk diri kita, iaitu syurganya. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk bahagian yang kedua ini. Alhamdulillah, selesai dah kita, ya, membincangkan tentang berbuat baik kepada anak perempuan. Mudah-mudahan ia memberikan motivasi bagi diri kita, kelebihan kita, maksud saya lebihkan daripada sudut kesabarannya, kekuatannya, ya, untuk kita mendidik dan menjaga anak perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan bagi diri kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih, ya, di atas kehadirannya untuk ikuti kuliah kita di Masjid Asy-Syafa'ah. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.